Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang cikgu kasih sekalian. Kita bertemu lagi hari ini Bahasa Melayu tahun 1, unit 15, sikap yang baik. Okey, kita akan belajar tentang ayat penyata ya. Ayat penyata. Okey, buku aktiviti jilid 2 muka surat 19 hingga 20. Okey, objektif ataupun standard pembelajaran kita hari ini adalah 5.3.1 satu dan kurungan mengenal pasti ayat penyata. Ayat penyata. Apakah ayat penyata? Ya, ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu. Ayat penyata dikenali juga sebagai ayat berita. Belakang ayat penyata mesti ada noktah atau titik. Sekarang kita lihat contoh ayat penyata. Adik membantu ayah mencuci kereta. Adik membantu ayah mencuci kereta. Ayah dan adik seronok mencuci kereta. Ayah dan adik seronok mencuci kereta. Sekarang kita lihat buku teks, muka surat 93. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa ayat penyata ya. Topik hari ini adalah bersopan santun. Okey. Bersopan santun. Okey. Apakah itu bersopan santun? Ya, iaitu amalan yang sopan. Okey, kita lihat ya amalan yang sopan itu apakah itu? Okey, yang pertama adalah duduk bersila. Okey, duduk bersila. Okey, jadi kita nak bina ayat penyata yang lengkap adalah jagu duduk bersila dengan sopannya. Jagu duduk bersila dengan sopannya. Okey, itu adalah ayat penyata. Okey. Seterusnya kita lihat amalan yang sopan ialah menutup hidung dan mulut. Okey, menutup hidung dan mulut. Okey, kita sekarang bina ayat penyata. Nomi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Nomi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Ya, itu adalah amalan yang sopan ya. Kita perlulah menutup hidung dan mulut ketika bersin ya. Gunakan sapu tangan atau tisu. Seterusnya amalan yang sopan adalah menutup mulut. Okey, menutup mulut. Ketika apakah kita perlu menutup mulut? Ya, iaitu Amin menutup mulut semasa menguap. Amin menutup mulut semasa menguap. Itu adalah ayat penyata dan menerangkan sesuatu. Jadi jika kita menguap, kita perlulah menutup mulut. Ya. Jika awak lihat tadi contoh-contoh ayat yang diberi, di awal ayat mestilah huruf besar dan diakhiri dengan noktah ataupun titik ya. Ayat-ayat tersebut menerangkan sesuatu iaitu amalan yang sopan. Jadi terlihat ya. Amalan yang sopan seterusnya adalah sila beratur. Ya, itu adalah amalan bersopan ya. Terlihat ayat penyata yang boleh kita bina daripada perkataan tersebut. Murid-murid beratur semasa membeli makanan. Murid-murid beratur semasa membeli makanan. Okey, terlihat amalan yang baik yang seterusnya adalah berjabat tangan. Berjabat tangan ya. Ketika manakah kita perlu berjabat tangan? Jadi kita lihat ayat ini.
Riza dan Nizam berjabat tangan. Riza dan Nizam berjabat tangan. Ya, ini adalah amalan yang sopan ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita perlulah berjabat tangan, tetapi mestilah yang mukrim ya, iaitu laki dengan laki, perempuan dan perempuan. Namun sekarang ketika pandemik COVID-19, kita tidak boleh lagi berjabat tangan, hanya sekadar tunduk sedikit pun sudah mencukupi, yang menunjukkan amalan yang sopan ya. Jadi tadi kita dah lihat apakah itu ayat penyata, iaitu ayat yang menerangkan sesuatu perkara atau sesuatu benda ya, berdasarkan situasi ataupun gambar yang kita lihat. Sekarang murid-murid boleh rujuk buku aktiviti kita, muka surat 19. Okey, awak boleh bersama-sama alat tulis ya, kita bincang bersama-sama latihan ini. Aktiviti 14. A. Susun perkataan untuk membina ayat penyata. Okey, itu adalah arahannya. Susun perkataan untuk membina ayat penyata. Terlihat gambar yang pertama dan perkataan yang diberikan ialah: dan pejabat pos Nizam ke ayahnya. Dan pejabat pos Nizam ke ayahnya. Okey, kita telah diberikan jawapan yang lengkap ataupun ayat yang lengkap. Jika awak perhatikan perkataan-perkataan di atas, perkataan yang huruf besar di hadapannya selalunya adalah di awal ayat ya. Jadi jika awak perhatikan Nizam, dan di ayat di bawah adalah yang pertama contoh yang diberikan kan. Dan awak perlulah pilih perkataan yang seterusnya bersesuaian dengan gambar yang diberikan. Okey, jadi mereka telah susun ataupun kita telah diberikan jawapan Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Okey, jika awak perhatikan ayat di awalnya mesti huruf besar, sama ada kata nama khas ataupun kata nama am, mesti huruf besar di awal ayat. Dan diakhiri ayat dengan noktah ya. Okey, ayat penyata mesti diakhiri dengan noktah. Kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, awak lihat gambar. Kita lihat perkataan yang diberi: pelanggan, giliran, para, menunggu. Kita ulang. Pelanggan, giliran, para, menunggu. Okey, jadi macam mana kita nak bina ayat penyata ini? Okey, pertama adalah kita lihat perkataan huruf besar. Okey, mana satu perkataan yang huruf besar? Ya, perkataan para. Okey, para adalah huruf besar. Jadi kita ambil ataupun tulis nombor 1 atau kita tulis perkataan itu para. Okey, para. Sebab di awal ayat kita mesti tulis huruf besar. Kita lihat ayat yang kedua. Para apa? Jika awak lihat di dalam pejabat pos ini ada siapa? Ya, ada pelanggan. Okey, pelanggan. Jadi perkataan yang seterusnya adalah pelanggan. Okey. Mereka sedang buat apa? Ya, mereka sedang menunggu. Okey. Menunggu. Dan perkataan yang di akhir adalah giliran. Okey, giliran. Dan kita mesti akhiri dengan noktah. Kita baca ayat semula. Para pelanggan menunggu giliran. Ulang. Para pelanggan menunggu giliran. Okey, itu adalah
ayat yang lengkap untuk ayat penyata. Terlihat sambungan buku aktiviti kita. Okey, gambar yang ketiga. Kita baca perkataan yang diberi. Bising tidak berbuat nizam. Bising tidak berbuat nizam. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat adalah pilih perkataan huruf besar, iaitu nizam. Okey, nizam. Yang seterusnya apa? Jika awak lihat gambar, tolong jangan bising ataupun tolong senyap di situ dia tulis. Jadi nizam tidak berbuat bising. Okey, nizam tidak berbuat bising diakhiri dengan noktah. Itu adalah ayat penyata. Terlihat seterusnya. Okey, awak lihat gambar. Okey, baik. Kita baca perkataan bersama-sama. Buku di membaca dia kerusi. Buku di membaca dia kerusi. Okey, jadi kita kena pasti perkataan yang di awal hurufnya adalah huruf besar. Okey, apakah perkataan itu? Ya, iaitu dia. Okey, dia. Dia buat apa? Kalau lihat gambar itu, dia membaca buku di kerusi. Kita baca ayat yang lengkap. Dia membaca buku di kerusi. Okey, itu adalah ayat penyata ya. Di akhirnya mesti diletakkan titik ataupun noktah ya. Terlihat gambar yang akhir. Lihat gambar. Kita baca perkataan yang diberi. Di nizam membayar ayah kaunter bil. Okey. Di sini jika awak lihat perkataan ini ada dua perkataan yang hurufnya di awalnya huruf besar. Jadi yang mana satu kita perlu pilih? Ya, awak lihat gambar. Okey, di sini di nizam membayar ayah kaunter bil. Jadi nizam ayah, jika awak digabungkan nizam ayah, adakah sesuai? Tidak. Okey, yang sesuai adalah ayah nizam. Okey. Jadi kita perlu tulis ayah nizam membayar bil di kaunter. Okey, jadi awak kena pasti ya, ayah nizam membayar bil di kaunter. Okey, kita telah siap latihan ini. Sekarang kita rujuk buku kita yang seterusnya. Okey, awak lihat buku jilid 2 muka surat 19. Maaf, muka surat 20. Terlihat yang pertama, aktiviti 4B. Tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Okey. Tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Okey, sekarang kita perlu bina ayat penyata. Terlihat gambar yang pertama. Okey, kita baca ayat yang diberi. Murid-murid berdiri semasa. Murid-murid berdiri semasa. Okey. Jadi, awak lihat ya, siapa yang berdiri itu? Ya, itu adalah guru. Okey. Jadi, kita boleh bina ayat seperti ini. Murid-murid berdiri semasa guru masuk ke kelas. Titik. Okey. Murid-murid berdiri semasa guru masuk ke dalam kelas. Okey, nanti awak tulis dan baca ya ayatnya semula.
kita lihat gambar yang kedua. Bas sekolah. Okey. Kita baca ayat. Mereka beratur. Okey, tiada ayat tidak lengkap. Okey, jadi kita perlu lengkapkan. Jadi mereka beratur untuk apa tu ya? Ya, menaiki bas sekolah. Okey, jadi kita boleh bina ayat seperti ini. Mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Okey, diakhiri dengan titik. Okey, kita dah siap. Kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, itu ada gambar kita semula. Okey, kita semula. Okey, kita diberi perkataan nizam. Kita perlu sambung bina ayat yang lengkap. Okey, apakah yang perlu ataupun contoh ayat yang sesuai ya berdasarkan ini? Ya, kita boleh buat. Nizam membuang sampah ke dalam tong kita semula. Diakhiri dengan titik. Okey, kita baca ayat. Nizam membuang sampah ke dalam tong kita semula. Okey, kita dah lengkapkan ayat ini. Seterusnya kita lihat gambar. Ya, budak lelaki tu sedang buat apa tu? Mungkin menyapu. Okey, kita lihat ya. Bagaimanakah kita hendak membina ayat ini? Kita tidak diberikan ataupun perkataan yang telah diberikan. Ya, kita boleh cipta bina ayat sendiri ya. Mengikut pendapat ataupun pandangan awak. Okey, jadi contoh yang cikgu boleh beri. Azri menyapu sampah di taman permainan. Titik. Okey, Azri menyapu sampah di taman permainan. Okey, itu adalah contoh. Awak boleh bina ayat yang lain juga ya. Kita lihat gambar yang terakhir. Okey, ini adalah bantuan mangsa banjir. Bantuan mangsa banjir. Jadi, awak lihat contoh yang cikgu boleh beri. Dia mengisi tabung bantuan mangsa banjir. Dia mengisi tabung bantuan mangsa banjir. Okey, jadi awak boleh ikut juga ayat cikgu ataupun awak boleh bina ayat sendiri. Okey, tadi kita telah bincangkan apakah itu ayat penyata, iaitu menerangkan tentang sesuatu ya. Jadi ayat mestilah disudahi atau diakhiri dengan noktah ya. Jangan lupa itu. Nanti awak tidak sempat tidak menyiapkan ayat yang lengkap. Kita lihat. Baiklah, tadi kita telah bincangkan apakah itu ayat penyata. Sekarang awak perlu bina ayat penyata dan baca ayat tersebut ya. Okey, tugas awak selesaikan latihan dalam buku aktiviti kita tadi ya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi nanti.